العلم وحكمة العقل وفضل رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين وكذب المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita dapat sembahyang berjamaah. Mudah-mudahan segala bentuk ibadah yang kita laksanakan saat ini menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga lagi yang digandakan ibadah itu di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini kita sambung balik dan ini qala musannif rahimahullahu taala nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun fi adabil ghusli. Faslun fi adabil ghusli. Ini suatu fasal pada menyatakan adab mandi junub. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun fi adabil ghusli ay fi bayanil ghusli fil bayani fil adabil bayani, pada menerangkan mandi junub, yakni mandi wajib. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi ghusli ini kalau dibaca dengan ghusli dengan makna mandi. Kalau ghin itu dibaca dengan baris atas, yakni al-ghasli, maka dengan makna iaitu dengan makna basuh. Dia beza. Batulah kaedah bahasa Arab disebut kaedah nahwu, saraf disebut izaha sahra al-i'rab sah al-makna. Bila sah i'rab, sah cara kita letak baris kita betul, maka baru sah makna. Baru dikatakan makna itu sah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi mandi itu, kita disebutkan mandi, maka dia berbeza istilah dan lughah. Ada sedikit perbezaan. Kalau pada lughah, pada bahasa, dikatakan sayalanul ma'i ala syai', iaitu mengalirkan air di atas sesuatu. Diri mandi itu mesti air itu mengalir. Adapun pada istilah, pada syarak, sayalanul ma'i ala jami'il badani biniyyati, mengalir air atas sekalian badan dengan niat pada lain daripada mandi banyak. Yakni pada syarak hukum mandi wajib itu mesti air itu merata. Sebab itulah dah lari. Hukum mandi wajib ni kena jaga dua perkara. Ada dua saja hukum mandi wajib. Niat dan meratakan. Niat mungkin ramai orang buat, tapi meratakan air itu setengah sebahagian ulama menyatakan setengah musyaqqat, setengah daripada kepayahan manusia, ataupun manusia melalaikan perkara yang berkaitan meratakan air. Dia mandi mudah-mudah gitu. Itu. Adapun niat orang pakai jaga belaka. Adapun meratakan air ini iaitu dua barang saja. Sedangkan mengikut mazhab Imam Malik dan begitu juga al-Imam Muzni rahimahullahu taala, anak murid kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dia menyatakan kalau kita mandi biasa pun kita disunatkan iaitu kita sapu juga dengan tangan kita ni, dengan segala asabi' jari-jari tangan kita ni, kita sapu juga, disunatkan juga, hanya disunatkan. Itu mengikut mazhab, mengikut pandangan Imam Malik, begitu juga al-Imam Muzni rahimahullahu taala. Maka kata ulama, kalaulah mandi sunat, disuruh kita sapu juga sebagai nak mengambil perkara sunat yang dibahaskan oleh para ulama, maka apatah lagi mandi wajib.
maka lebih-lebih lagi kena jaga. Iaitu pada syarak ni mengalir air ni di atas sekalian badan. Yakni hak yang celah-celah kena jaga belaka. Tidak mesti hak pecah-pecah kita kena lumpia masuk air juga sehingga sakit, itu mudarrah, tak boleh. Musyakkah tu lain cerita, ada masalah tu lain daripada mandi banyak. Mandi banyak ada perlu niat. Mandi banyak ni kita tidak perlu niat asalkan kena rata. Sebab dia banyak, salah satu mandi wajib ni di antaranya perempuan haid, nifas, wiladah, apa lagi iaitu jima, apa lagi, dan dia terakhir banyak wajib kena mandi. Jadi mandi wajib banyak itu mesti kena rata. Tidak mesti, tidak perlu kita niatkan. Itu di antaranya. Ini dibahaskan oleh ulama. Sebab itulah kita disuruh, disabit dengan hadis daripada Uqbah bin Amir juga menyatakan bahawasanya Rasulullah mengajar di kalangan para sahabat, mandi banyak itu hendaklah kamu beraloh pada dia sangat sakit ketika itu. Balik situ, balik gini, supaya nak meratakan. Tujuan kita balik banyak gini, balik gini, supaya nak meratakan, supaya air itu rata sekalian badan banyak itu sendiri. Itu di antaranya. Sebab itulah sabit juga dalam hadis yang panjang, Rasulullah kata tukang mandi pun kamu kena jaga juga. Jangan kamu cari hak mandi-mandi banyak ni, hak suka buka air-air orang, buka rahsia-rahsia orang. Nanti dia akan cerita, dia kata saya mandi jenazah si fulan sekian-sekian tu, Masya Allah, air najis dia, Masya Allah. Ada hamba Allah tu, saya kejut juga. Dia cerita saya mandi jenazah dia. Dia cerita bukan cerita saya seorang, 2, 3, 4 orang, 5 orang juga ada situ. Nampak je begitu baik begitu, tapi saya mandi jenazah dia, Allah, pas keluar air, pas keluar air najis dia, pas keluar. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah. Kita minta-minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Rasulullah menyatakan sejahat-jahat manusia ialah manusia yang merosakkan akhirat dia kerana dunia orang lain. Dan sejahat-jahat juga manusia yang memandikan jenazah seseorang lalu dia membuka aib seseorang gini. Sebab itulah nak mandi jenazah tu kena jaga juga. Kadang-kadang dia balik, tujuan balik tu nak meratakan air, tapi bila dia jumpa sesuatu paruk ke apa ke, kurak ke apa ke, maka dia akan cerita begini. Melainkan hak amanah, hak jaga sungguh tu lain. Sebab itulah kena jaga. Hak yang ramai, hak yang tukang mandi jenazah ni, hak baik-baik sungguh ramai. Hak baik, tidak cerita air banyak-banyak ni, tidak akan cerita. Ada ramai, cuma mungkin ahli keluarga tu dia silap, cerita kau panggil orang tu, orang mana orang tu, cerita kau orang gini. Itu suatu aib. Na'udzubillah min zalik. Inilah Rasulullah menyatakan ni sejahat-jahat manusia, dan di hari kiamat kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka aib dia. Na'udzubillah min zalik. Ini bahaya. Jadi sebab itulah di mandi wajib pada banyak hanya meratakan. Adapun niat mesti kepada orang yang haid, orang yang iaitu janabah. Ni segala-gala ni kena jaga. Itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi sebab itulah mandi wajib ini, kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka apabila engkau kedatangan janabah daripada mimpi atau jima atau haid atau nifas atau wiladah, maka ambil olehmu berjana air kepada tempat mandi dan basuh olehmu akan kedua tanganmu 3 kali, dan hilang olehmu yang cemar-cemar atas badanmu. Maka engkau ambil air sembahyang seperti kaifiat yang tersebut, yang terdahulu itu, serta segala doanya, doa wudu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala.
Jadi mandi wajib ni memanglah kadang-kadang kita tahu tu mungkin ahli jemaah kita semua tahu mandi wajib. Tapi ulama menyatakan diri orang yang tahu itu bagaimana orang yang di sekeliling dia ataupun orang yang di bawah dia. Mungkin ibu bapa dia tahu, abang dia tahu, kakak dia tahu, anim dia tahu. Tapi bagaimana orang-orang yang di bawah dia? Orang yang di bawah tanggungjawab dia. Ini kena setengah ulama menyatakan ini kena ta'ammum, kena berhati-hati juga. Kadang-kadang lebih lagi dia waktu dia nak berkahwin. Ini disunatkan juga ibu bapa tu tonyuk, nyik dan sebagainya. Kena panggil. Kena panggil, ajar dia cara mandi wajib macam mana. Begini-begini. Ini adalah fardu ain. Kalau dia sudah reti dah, alhamdulillah. Ni kadang-kadang hak lain duduk sibuk hak lain. Tak salah buat persiapan nak berkahwin gini. Tapi persiapan sebagai mandi wajib dia dah ajar. Sedang menyebabkan kehidupan anak dia tidak ada keberkatan. Saya nakal daripada Syekh Ali Al-Juma'i rahimahullah ta'ala, mufti Kerajaan Mesir sekarang ni. Dia menyatakan setengah tidak ada keberkatan dalam diri rumah tangga seseorang itu, lebih-lebih syabab, lebih lagi permuda, ialah apabila diri dia mandi wajib itu tidak betul. Dia ada cara, dia buat barang saja, dia merasa dulu dah ada apa, dia kenal mandi wajib, tapi mandi yang sempurna dia tak tahu. Ini disebab tidak ambil berat orang-orang yang di atasnya. Itu di antara disebut oleh seorang ulama mufti Kerajaan Mesir. Itu di antaranya. Dan menyatakan aku menghukumkan hukum di fatwa. Cuba kita tengok fatwa Kerajaan Negeri Mesir, Syekh Ali Al-Juma'i, panggil mazhab Syafi'i. Itu mazhab Syafi'i kita lah, tokoh ulama Syafi'i kita. Kita kadang-kadang ambil pendapat Yusuf Qatrawi. Itu bagus juga, tapi dia mazhab Hanafi. Pendapat dia Yesus masa tu bagus, molek. Tapi pendapat Syekh Ali Al-Juma'i ini sebagai ulama besar Syafi'i kita yang merupakan ahli sunnah wal jamaah, yang sentiasa menentang puak mubtadi', puak yang suka membida'ahkan satu amalan yang dibuat oleh manusia. Dia suka, dia puji, macam contoh kita selawat antara tarawih. Dia menyatakan itu kebaikan besar bagi umat. Adapun golongan murtajid menyatakan bid'atun dalalah, itu bid'ah yang sesat, tak patut buat. Sedangkan selawat itu bagus. Tapi golongan murtajid dia menyatakan gini-gini. Tapi Syekh Ali Al-Juma'i dia menyatakan itu suatu kebaikan bagi umat, sebenarnya daripada umat duk main orang panggil urut kaki, ataupun kita kata duk betul orang. Tu kadang-kadang baik-baik dia selawat. Ada mana sekurangnya ada selawat situ. Cuma kena jagalah. Tarawih tu kita kena jagalah, jangan buat pekerjaan makruh. Ni kadang ada sebuah surah tu, Abdullah Nungah, dia orang sembahyang tarawih. Dia nak sembahyang tarawih pada rakaat lain ni, dia bukan dia urut dia. Kalau dia urut dia tu tak masalah. Dia urut orang lain, picit belakang orang lain. Menyebabkan dia jadi masbuk pula dari tarawih. Jadi ini suatu perbuatan makruh lah, tidak sepatut. Kalau dia ni lengah tu lain lah. Sebagai tarawih ni sebagai rehat ni, rehat kejap urut ni. Ni siapa kadang-kadang habis rakaat siapa jadi masbuk, ni dia jangan. Ni kalau dia urut dia dah masalah, dia duk picit orang lain pula belakang ni. Tu kawan tu suruh. Jadi ini setengah takut masuk dalam kata sejahat-jahat manusia yang merosakkan akhirat dia kerana dunia lain. Walaupun perkara itu panggil perkara sunat saja. Itu di antaranya. Jadi nak cerita pada kita, Syekh Ali Al-Juma'i ini dia menyatakan selawat antara selawat tarawih itu bagus, tak masalah. Ini kebaikan daripada umat. Itu di antaranya. Dan dia menyatakan orang yang tidak menyempurnakan, tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga seseorang itu, salah satunya syabab, khususnya golongan pemuda
iaitu diri tidak mandi wajib dengan sempurna. Itu di antaranya. Baik, itulah musannaf ajar dalam kitab ini Syekh Abdul Samad Al-Limbani, seorang ulama seorang ulama hebat yang bil amilin, yang beramal dengan ilmu dia. Dia ajar sini, apabila engkau kedatangan janabah tu, maka hendaklah engkau ambil bencana. Tu ni dalam kitab Bahrul Mazi jilid berapa? Ada kitab Bahrul Mazi, ada jilid yang tak silap saya jilid yang kedua. Dia mana disebut iaitu hadis Nabi SAW. Rasulullah kata, bila kamu bangun daripada tidur, maka hendaklah kamu pergi tempat nak ambil sembahyang, kamu basuh tangan kamu dulu. Kalau kolah, kamu tanganmu tu basuh luar dulu, sebagai iaitu littiba'in Nabi sallam. Kalau orang tu dia kata tangan dia bersih, maka tidak ada masalah, sunat. Dia bangun daripada tidur, walaupun tak mau mandi wajib, mandi sunat ke, dia tidur waktu dekat-dekat nak zuhur, maka sunat dia basuh tangan. Kalau kita kata tangan dia dah bersih dah, maka sunat juga, kerana littiba'in Nabi sallam, kerana mengikut perbuatan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya. Jadi mandi wajib ini kita ambil macana, kita basuh, iaitu maka dan basuh olehmu kedua tanganmu 3 kali. Basuh dulu tangan kita ni, tangan selangkan yang diajar oleh ni musannaf kita ni. Dan perbahasan yang lain, basuh dulu. Basuh kata gini, kuku tu buka begitu sikit, ajar kepada anak-anak cucu-cucu, buka kuku gini sikit supaya air tu masuk. Tu di antaranya. Dan hilang akan cemar-cemar, hilang hak cemar-cemar, sapu belaka, dia celah-celah supaya rata air ni. Maka ambil olehmu, sudah kita kata ni, ambil olehmu air sembahyang. Lalu kita disuruh ambil air sembahyang serta doa wudu hak sebelum ni, hak yang kita sebut dah sebelum ni. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang, maka tuang olehmu akan air itu ke atas kepalamu 3 kali, serta engkau berniat mengangkat janabah atau barang sebagainya, seperti dikata, nawaitu rafa'al janabah, sahaja aku mengangkat janabah. Kemudian maka tuang olehmu akan air itu ke atas pihak yang kanan 3 kali, maka iaitu ke atas pihak yang kiri 3 kali, dan hendaklah engkau gosok di hadapan badanmu dan belakangmu, dan hendaklah engkau selah-selati segala rambutmu, dan engkau sampaikan air itu sekalian, iaitu lingatan ataupun lipatan, segala lipatan badanmu. Lipatan badan tu biar air rata belaka. Dan segala tempat tumbuh rambutmu, sama ada hak jarang atau tebal, dan engkau pelihara olehmu daripada iaitu menyentuh zakarmu pada ketika mandi, kemudian daripada mengambil air sembahyang. Kita jaga jangan sentuh kamar luang, iaitu setelah kita mengambil air sembahyang dah. Mula-mula tu tak apa, maka jika tersentuh tanganmu dengan zakarmu itu, maka kembali engkau mengambil air sembahyang. Ambil air sembahyang saja dah lah. Kata qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Ketahui olehmu bahawasanya yang tersebut di dalam kaifiat mandi itu ada di dalamnya fardu, ada di dalamnya sunat. Maka bermula fardu mandi itu 2 perkara. Pertama niat, kedua membasuh sekalian badanmu, yakni merata. Kedua tu yakni merata. Adapun yang lain daripada 2 itu, maka iaitu sunat jua. Tapi ianya bagi orang yang nak menjalani jalan akhirat itu, bahawa mengetahui akan segala yang sunat, maka pada segala ibadah itu serta mengerjakan dia. Jadi mandi wajib ni ada yang fardu. Hak fardu 2 saja, niat dan meratakan air. Itu hukum mandi wajib. Wajib kena ingat, kena tahu. Kalau bagi orang yang menepuh perkara yang berkaitan dengan hak penyebab yang kena mandi wajib ni, kena tahu. Pertama niat, yang kedua meratakan. Hak lain itu
sunat belaka. Jadi musannif rahimahullahu taala sebagai kita kata kesimpulan semua dalam bentuk mandi wajib ini ada bagaimana hak yang lebih sempurna lah. Kalau kita mandi wajib, kita bersih-bersih sudah bersih tu, lalu kita mengangkat hadas lalu. Biasa-biasa dulu buku-buku tu, hak dalam buku-buku fardu ain, hak bumi tu, tu dah memadai dah. Ataupun hak kita belajar sebelum ni mudah, dah memadai dah. Tapi hak lebih sempurna lagi yang diajar oleh para ulama, yakni kita bersih dulu. Kita bersih dulu air-air najis, air-air yang cemar di celah-celah kita bersih. Sudah kita bersih itu, lalu baru kita ambil air sembahyang. Sudah kita ambil air sembahyang tu, maka baru kita mula mandi wajib. Maknanya hak pertama tadi kita bersih dulu, bersih belakang-belakang semua. Sudah kita bersih semua, maka baru kita iaitu mandi, barulah kita ambil air sembahyang. Bila sudah kita ambil air sembahyang, maka baru kita mandi wajib. Kita tuang dulu di atas kepala air sampai di atas kepala ni, maka niat nawaitu hadasil akbari ke ataupun nawaitu rafa'an janabah ke, sampai air tu saja pun mengangkat hadas besar. Tu nama dia idah. Bila kita buat begitu tu, maka ketika tu kita tuang air sebelah kanan 3 kali, 1, 2, 3. Tu lepas tu kita pun rata belaka. Rata semua, kita rata belaka. Tapi jangan sentuhlah kamar luang tu. Takut terbantai sembahyang tadi. Lepas tu yang ketiga, basuh pula belah kiri 3 kali. Rata-rata begitu. Habis kata tu, sudah kita rata semua air belaka ni, maka barulah kita ambil air sembahyang pula. Maknanya 2 kali ambil air sembahyang situ. Ni hak sempurna dah. Hak tu ajar pada saya begitulah, hak lebih sempurna. Tapi hak kita untuk buat agama ni pun dah memadai dah. Tapi hak lebih cermat lagi, lebih sempurna lagi, ataupun lebih nak menjalan hati ke haratillah, seperti mana musannaf kita sebut, nak menjalan hati ke, nak menjalani jalan akhirat ni, baru dibuat yang sunat juga. Itu di antaranya. Jadi sudah kita hak pertama tadi kita buang yang cemar-cemar, sudah kita buang yang cemar-cemar, kita ambil air sembahyang. Sudah kita ambil air sembahyang, baru kita mulai mandi wajib. Kita rata kepala 3 kali, atas tengah 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali, barulah kita ambil air sembahyang sekali lagi. Sudah kita ambil air sembahyang tu, maka ketika itu adalah ada perbahasan ulama sikit. Maknanya kita jaga niat kita yang kita telah sebut sebelum ni. Cuma kita menyatakan ketika kita ambil sembahyang, biasa kita doa ambil sembahyang, nak sembahyang tarawih, nak sembahyang apa ke, kita akan baca saja, iaitu nawaitu hadasil asghari saja, maka ada kecil Allah Taala kita ambil sembahyang tu kan. Ketika tu tapi kalau kita mandi wajib, sudah kita angkat hadas besar, maka setengah ulama kata tidak sayang dia, kita sebut nawaitul hadasil asghari saja, aku mengangkat hadas kecil. Dan nak sebutkan, sebutlah saja nawaitul wudu'a, ada mengangkat wudu ni, mengambil wudu dan memadai idah itu. Itu ada perbahasan kecil saja sedikit situ. Hal lain ada jadi masalah. Itu di antara disebutkan oleh ulama berkaitan dengan mandi wajib, yang berkaitan dengan kaifiat seorang tu bila dia terkena iaitu mandi wajib. Masalah contohnya kalau kita tengok perkara yang berkaitan dengan masalah lagi, jika seseorang itu dia melihat akan air mani pada kainnya, tiada memadai, lalu yang mana yang tiada memakaikan dia oleh orang lain. Kalau kita nak tengok perbahasan yang luas lagi, kalau ahli Jumaah ada kitab saya bilang tadi, boleh buka. Ni saya ambil perekah saja sini. Yakni jikalau seseorang itu melihat akan mani pada kainnya yang tiada memakaikan dia kan kain oleh orang lain daripada seseorang, atau dilihatnya akan dia mani itu berhampirannya yang tiada
mendudui dia, yakni bukan dia duduk situ, yakni dia duduk berhampiran dengan kain itu ataupun dengan air mani yang dilihat itu, dan maka nescaya wajib atasnya mandi kerana hasil janabah dengan dia melihat itu. Wajib pula atasnya seorang mengembali tiap-tiap sembahyang yang diyakinkan dia kan keadaan dia ketika dia keluar mandi itu. Yang disebut oleh Syekh Ibn Hajar di dalam syarah Bafatal. Jadi Syekh Ibn Hajar dalam kitab Bafatal dia, dia menyatakan kalau kita pada kain kita ada air mani, diri air mani itu kita kenal lah, memang air mani bisa kata. Diri air mani itu tidak najis, tapi disuruh mandi itu takut keluar. Diri keluar itulah dikatakan kena mandi wajib. Itu di antaranya disebutkan oleh para ulama. Itu di antaranya kalau berlaku begitulah, maka kita disuruh mandi semula. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi sebab itulah bila perbuatan ini berlaku, kita kena cermat. Itu di antaranya kena bezakan air mani, air wadi, air mazi. Itu tiga air itu. Kalau air itu merupakan air mani, tengok keadaan. Dalam kitab apalah kitab syuja' kitab syuja' dalam kitab Ibn Khatib Syarbini di Abi Syuja' dia menyatakan hendaklah seseorang itu mengenali air-air dalam diri tubuh seseorang itu. Kalau air itu bersangatan lazat dan sebagainya itu, maka yakinlah kemuncak itu, maka itu mani. Kalau air itu mari berlazatan sedikit sebanyak, maka itu air orang panggil air mazi. Dan kalaulah setelah kita kerja kuat, letih, tiba-tiba kita nak kencing, keluar air daripada kamar ruang kita mengalir itu, maka itu air wadi, hanya basuh itu saja, tak perlu mandi. Tak perlu mandilah. Itu mandinya air mani. Air wadi ni ialah air yang keluar setelah seseorang itu kerja penat lelah. Dia kerja letih sam gitu, maka keluarlah air itu. Itu di antara disebut oleh para ulama yang perbahasan berkaitan dengan diri mandi wajib itu. Jadi sebab itulah bila kita kata mandi wajib ini, maka kita kena penting sekali tahu hukum soal niat, nawaitu rafa'al janabah, nawaitu rafa'al hadasi. Hak tu ada jadi masalah, cuma ada perbahasan kecil saja situ yang dibahaskan oleh para ulama. Cuma kena jaga hak pertama niat, yang kedua meratakan air di seluruh tu. Ada pun celah-celah kulit hak begini hak tu tak masalah. Jangan sampai lawi rata juga. Maknanya hak sudah kecil-kecil gini tak masalah, cuma kita disuruh rata. Ni kadang-kadang dia bila mandi wajib, dia beruhnya, dia rosak kulit-kulit dia, bukan sampai tahap tu. Itu di antaranya. Yang ni penting sekali. Sebab itulah saya tengok dalam kitab fiqh lain, hak yang semasa ni, yang penting sekali bagi diri syabab, diri pemuda itu mesti mengetahui perkara ini. Kita orang lama mungkin tahu, lebih tahu, bukan tahu, bahkan lebih tahu lagi. Tetapi bagi orang muda ni, kebanyakan dia tak tahu. Lebih lagi kadang-kadang anak dia akil balik. Dia nak kabarkan mak ayah dia akil balik. Dia malu. Kadang-kadang setengah tu dia malu. Maka ibu bapa lah tonyuk dia kena tahu. Dengar ada perubahan suara ataupun orang panggil umur dia dah tu, cek. Ajar dia mandi wajib. Itu di antaranya disebut oleh para ulama berkaitan dengan kaifiat mandi wajib yang dibahaskan oleh para ulama. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan dimakruhkan bagi orang yang tidak mandi wajib itu makan satu makanan. Ini satu perbahasan juga. Bagi orang yang tidak mandi wajib lagi, dimakruhkan dan kalau begitu perempuan haid
makruhlah makanan kalau begitu. Mari mana begitu? Nyanyalah dia. Nak makan makanan, nak minum. Sedangkan dia di dalam hadas besar. Maka jawapan dia, ya makruh juga. Dan bagaimana? Maka setengah ulama menyatakan, iaitu disunatkan dia mengambil air sembahyang. Hak perbahasan itu hanya kecil, ada masalah, cuma disunatkan. Ada perempuan haid diperluaskan bagi dia, tak makan ke nak minum tak masalah. Ada pun bagi janabah yang lain, khususnya janabah jima, dia tidak mandi wajib lagi. Lepas tu dia nak makan, maka dimakruhkan. Itu dia antai makruhkan. Dah dia nak macam mana? Hendaklah dia ikut perbuatan Nabi. Itu mengambil air sembahyang. Rasulullah kadang-kadang Rasulullah mandi awal, kadang-kadang Rasulullah mandi wajib itu. Aisyah radhiyallahu anha cerita, Rasulullah pergi ambil sembahyang, Rasulullah tidur balik. Tapi banyakkan yang dilakukan oleh awami, bagi orang yang awam ni, dia bila dia jima, maka dia mandi ketika tidak mandi. Dia boleh tidur teguh. Itu tak ada masalah. Tetapi biar dia ambil sembahyang dulu. Dia ambil sembahyang, baru dia tidur. Itu lebih cermat. Itu di antaranya. Maka bagi orang yang jima juga disunatkan, bagi dia nak makan, dia tak mandi wajib lagi, dia nak makan ataupun nak minum air, disunatkan mengambil sembahyang saja, ada masalah. Ada pun kurang haid, bila ada nifas tu diperluaskan dia. Itu di antara disebutkan ulama. Dan dimakruhkan kuku seseorang itu panjang, dan dimakruh kalau kuku dia panjang, mestilah kuku tu pendek. Takut air dah kata, ini bahaya. Ini di antara perkara diajar oleh para ulama dalam kitab-kitab yang mu'tabar. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun fi adabil tayammum. Ini suatu fasal pada menyatakan adab tayammum. Di situ apa yang kita dengar pada pagi ini, mudah-mudahan ia bermanfaat bagi saya juga, begitu juga ahli jemaah dikasih semua. Mudah-mudahan apa yang kita dengar kita dapat sampai kepada golongan syabab, golongan orang muda, supaya dicermat dalam berkaitan dengan mandi wajib. Sebab di kalangan ulama menyatakan kebanyakan yang tidak ambil cakna tentang mandi wajib adalah golongan syabab, golongan pemuda yang mana tidak tahu, menyebabkan kesian pada dia. Kadang-kadang dia berkahwin, menyebabkan kebahagiaan tidak ada di dalam rumah tangga dia itu sendiri. Itu di antaranya. Jadi sekadar itu dulu pada pagi ini. Wallahu a'lam. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fina'aka mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma jam'ana hadha jam'ahuma wa tafarraqna bima tafarraqa ma'suma wa la taj'al lahu fina lam'ana shakiya. Allah jalla akhir kalamina min dunya 'inda tajina qawli la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.